Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan sambungkan dengan latihan di bawah tajuk tayamum. Okey, masih lagi di bawah tayamum. Itu berkaitan dengan rukun tayamum dan juga syarat tayamum. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dia tanya rukun tayamum. Okey, rukun tayamum macam Ustazah bagi tahu ada 4. Ada 4 rukun tayamum. Mulai dengan niat. Okey, niat dia nawaitu tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk menunaikan solat kerana Allah Ta'ala. Itu niat tayamum. Okay, yang kedua, selepas niat ialah menyapu debu ke muka. Masih lagi bawah rukun. Yang ketiga, menyapu 2 tangan hingga ke siku. Okey. Dan yang terakhir ialah tertib. Yang bermaksud mengikut turutan. Dimulai dengan niat, kemudian menyapu muka, lepas itu menyapu 2 tangan hingga ke siku. Itulah maksudnya tertib. Tak boleh bertukar antara satu sama lain. Okey, bagi syarat tayamum pula, syarat ni bermaksud bagaimana kita nak tahu tayamum kita tu sah, diterima. Okey. Jadi syarat dia yang pertama ialah mestilah ketiadaan air. Ketiadaan air maksudnya air tak ada langsung. Jadi awak dibolehkan bertayamum. Barulah tayamum awak sah. Awak dah berusaha mencari air, kemudian tak jumpa juga air. Tu boleh bertayamum. Sebab dah yakin ketiadaan air. Memang air tak ada langsung. Okay, yang kedua, yakin telah masuk waktu solat. Okay, awak dengar orang azan dulu, baru awak ambil tayamum. Tu maksud dia. Yakin masuk waktu, baru boleh ambil tayamum. Sebab syarat sah tayamum ni mestilah awak ambil tayamum selepas orang azan. Kalau ambil sebelum azan, tayamum awak tidak sah. Okey, kemudian menggunakan debu tanah yang suci. Kita tengok debu tanah kita nak guna untuk tayamum tu tiada najis, tak bercampur dengan benda-benda lain. Itu maksudnya suci, tak ada bau ke apa. Okey? Bersihlah. Jadi kalau mencukupi syarat-syarat ni, tayamum awak dikira sah. Ada lagi syarat-syarat lain yang macam Ustazah bagi tahu, syarat sah tayamum mestilah ketiadaan air ataupun air ada tapi hanya mencukupi untuk keperluan harian, untuk minum sahaja, ataupun contohnya berlakunya pencemaran air, ada pertumpahan sisa kilang kimia dalam air, jadi boleh awak mengambil tayamum. Okey, itu saja. Baik, soalan ini pula berkaitan dengan tayamum. Okey, soalan yang pertama. Berapakah rukun tayamum? Rukun tayamum ada 4. Okey, macam saya bagi tahu, dimulai dengan niat, kemudian menyapu debu ke muka. Yang ketiga, menyapu debu ke kedua-dua tangan hingga ke siku. Dan yang terakhir ialah tertib. Okey, jadi kita tahu rukun tayamum ada 4. Soalan yang kedua, alat yang digunakan untuk tayamum ialah debu tanah. Okey, debu tanah. Sebab air ni kita guna untuk wuduk. Kalau lumpur tak guna sebab dia tidak bersih. Okey, debu tanah yang suci. Soalan yang ketiga, antara berikut yang manakah rukun tayamum? Okey, ni saya dah bagi tahu dah rukun tayamum. Niat, menyapu muka, menyapu tangan hingga ke siku dan tertib. Yang mana satu ada kepala, tak. Ini untuk wuduk. Menyapu telinga, tak ada juga. Ni pun untuk wuduk juga. Jadi jawapan ialah menyapu muka. Soalan yang keempat, berikut yang manakah
anggota tayamum. Anggota tayamum hanya ada 2. Termasuk dalam rukun tayamum. Tengok. Muka dan juga tangan. 2 tu je. Muka dan tangan. Okey, ni jawapan dia. Yang lain ni, kaki dan juga telinga ni untuk wuduk. Okey, bukannya anggota untuk tayamum. Okey, soalan terakhir. Sebab bertayamum ialah ketiadaan air, malas berwuduk, menjimatkan bil. Okey, jawapan dia ialah ketiadaan air. Mestilah tiada air, baru awak boleh ambil tayamum. Kalau tak, tayamum awak tidak sah. Awak malas berwuduk ni tak boleh. Selagi ada air, kena berwuduk. Menjimatkan bil pun tak boleh juga. Tak diterima untuk syarat bertayamum. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.